Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga Maya, terutama murid tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest. Terima kasih kepada semua yang menonton melalui saluran Google Meet dan juga saluran YouTube live rasmi SMK Hillcrest pada hari ini. Baik, bagi yang menonton melalui YouTube live, jangan lupa untuk like dan juga subscribe YouTube rasmi SMK Hillcrest. Baik, pada pagi ini di sebelah saya ialah Tuan Abdul Samad bin Ismail, iaitu Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest, yang akan bersama-sama untuk memberi taklimat dan juga amanat kepada murid-murid tingkatan 5 pada hari ini. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Baik, oleh kerana kita sekarang sedang menghadapi penularan wabak COVID-19 yang dikategorikan Selangor sebagai sebuah negeri PKPB, jadi kita tidak boleh bertemu secara langsung. Oleh itu, Tuan Pengetua akan memberi sedikit amanat dan juga taklimat dan juga amanat kepada murid-murid tingkatan 5 agar tidak rungsing ataupun tidak berasa susah hati untuk berdepan dengan suasana seperti ini. Okey, kita mulakan Tuan Pengetua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih Datin Rozila selaku pengurusi majlis pada pertemuan kita pada tengah hari ini. Yang saya hormati semua jawatankuasa unit ICT yang berada di dalam studio Seri D5 bersama-sama untuk melaksanakan pertemuan dan penjumpaan saya dengan semua pelajar-pelajar tingkatan 5. Pada tengah hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk berjumpa walaupun secara atas talian atau secara maya dengan semua pelajar-pelajar tingkatan 5, pelajar-pelajar calon SPM yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Dan seperti yang dinyatakan oleh pengurusi majlis tadi, dalam keadaan wabak pandemik COVID-19 yang kita tengok saban hari kes-kes semakin meningkat, terutama di dalam kawasan komuniti kita secara amnya dan khususnya di dalam negeri Selangor, maka selagi itulah sekolah akan ditutup. Jadi saya sangat memahami tentang kerisauan dan kebimbangan semua pelajar-pelajar tingkatan 5. Ya, terutama apabila kita punya PKPB telah disambung 2 minggu daripada yang pertama sehingga 9 November. Dan juga mungkin juga ada yang telah mungkin berasa risau, bimbang sama ada PKPB kita di negeri Selangor ini akan disambung lagi. Itu kita tak tahu. Itu kita tunggu sama-sama sehari dua ni untuk kita mendapat kepastian. Apapun dengan masa yang ada ni, kita sama-sama doa. Mudah-mudahan kita punya PKPB akan berakhir dan ditamatkan, maka sekolah pun boleh dibuka dan pelajar-pelajar tingkatan 5 boleh hadir ke sekolah. Jadi untuk pertemuan kita pada tengah hari ini, saya akan memberi sedikit penjelasan dan juga pencerahan tentang kita punya plan tindakan untuk menyediakan semua pelajar tingkatan 5 bagi menepi peperiksaan SPM. Sekurang-kurangnya
semua pelajar-pelajar tingkatan 5 akan dapat berasa tenang, berasa lega atas apa yang kita akan laksanakan sehinggalah peperiksaan SPM akan dimulakan pada 6 Januari nanti. Saya juga faham dan juga telah mendapat beberapa maklum balas dan juga tentang keluhan-keluhan sama ada daripada pelajar-pelajar sendiri, daripada ibu bapa, terutamanya sepanjang PKPB yang sekarang ni telah berlanjutan sehingga 4 minggu atau sebulan. Lebih-lebih lagi apabila kita punya peperiksaan percubaan terpaksa ditangguhkan dan selepas itu kita hanya ada beberapa minggu untuk bersedia bagi menghadapi peperiksaan sebenar. Itu belum lagi kita punya masalah-masalah seperti kekangan-kekangan masa, kekangan tempat dan sebagainya. Tapi apa pun yang saya ingin sampaikan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5, pihak sekolah terutama para guru, insya-Allah kita tidak akan membiarkan kamu atau kita tidak akan lepaskan kamu untuk menyediakan diri bersendirian. Bagi pihak sekolah, selagi kita ada masa, sebab isu utama kita adalah masa, iaitu kekangan masa. Daripada segi sumber tenaga iaitu guru, insya-Allah guru-guru kita adalah guru-guru yang penuh komitmen dan berdedikasi yang sentiasa bersedia untuk membantu semua pelajar Form 5. Jadi saya akan menerangkan sedikit apakah pelan tindakan untuk persediaan perancangan bagi kamu menghadapi peperiksaan pada 6 Januari nanti. Okay, seperti yang kamu maklum bahawa PKPB kita telah dilanjutkan sehingga 9 November. Okay, jadi saya bercakap di mana PKPB yang saya andaikan akan berakhirlah pada 9 November mudah-mudahan. Okay. Kita telah melaksanakan atau sedang melaksanakan pembelajaran kita secara atas talian. Bermula daripada kita punya PKPB 14 Oktober yang dahulu. Jadi saya harap sepanjang pembelajaran yang kamu ikuti secara atas talian ni, saya berharap sangat kamu dapat memberi fokus, memberi tumpuan sepenuhnya kerana pembelajaran atas talian lah satu-satunya medium yang kita dapat laksanakan sekarang untuk menyediakan kamu atau untuk kita memberi info atau input bagi menyediakan kamu bagi peperiksaan SPM. Dan sekiranya peperiksaan, sekiranya PKPB kita berakhir pada 9 November, maka 10 November sekolah akan dibuka dan dapatlah kita laksanakan peperiksaan percubaan yang tertangguh. Dan ini akan mengambil lebih kurang selama 2 minggu untuk menghabiskan peperiksaan percubaan bagi subjek-subjek yang belum dilaksanakan peperiksaan. Ini termasuk kita punya cuti bagi perayaan Deepawali. Bermaksud bermula 10 hari bulan November sehingga 24 November kita akan melaksanakan penangguhan bagi peperiksaan percubaan. Jadi kita sambung semula. Dan ini termasuk cuti perayaan Deepawali yang bermula pada 12 November hingga 16 November. Okay. Sebaik sahaja sekolah dibuka semula selepas cuti perayaan Deepawali, iaitu pada 25 hari bulan 11 sehingga 18 Disember. Lebih kurang kita ada 3 minggu. Kita akan laksanakan program G8 Mutiara 1
atau PGM1. Jadi dalam PGM1 ni kita akan memberi latih tubi soalan-soalan percubaan daripada negeri-negeri yang lain. Bermaksud kita akan bermula daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 3:30 petang. Maksudnya kita tambah masa. Selalu kalau kita balik pukul 1.10, ada yang balik 1.30 atau 1.50, kita akan tambah masa sehingga pukul 3:30 petang. Untuk melaksanakan PGM1. Di mana di dalam PGM1 ni, kita akan beri kamu latihan berdasarkan soalan-soalan SPM daripada negeri-negeri yang lain. Okey. Selepas itu, pada 5 Disember, 5 bulan 12, kita akan adakan Google Meet ataupun pertemuan dengan ibu bapa pelajar tingkatan 5 secara atas talian untuk menerangkan ataupun mengemukakan analisis peperiksaan percubaan SPM 2020. Masa tu kita jangka bahawa kita telah selesai untuk menanda kertas-kertas peperiksaan kamu dan kita dah dapat buat analisis tentang keputusan peperiksaan percubaan. Okey. Disebabkan kita hanya ada 3 minggu je untuk PGM1 dan kita rasa bahawa memang sangat-sangat tidak cukup masa. Maka kita mengambil inisiatif iaitu pada setiap hari Sabtu sekiranya diberi ataupun kita ada kebenaran untuk mengadakan kelas tambahan pada hari Sabtu, maka kita akan buat kelas tambahan pada hari Sabtu. Dan kelas tambahan Sabtu ini juga berkonsepkan untuk membuat ulang kaji atau latih tubi soalan-soalan peperiksaan percubaan dari negeri lain. Tetapi sekiranya masih lagi tidak dibenarkan untuk ada kelas tambahan secara bersemuka pada hari Sabtu, maka kita terpaksalah menggunakan medium ICT ataupun seperti biasa kita gunakan latihan ataupun pembelajaran secara atas talian. Dan ini kita khususkan untuk subjek elektif. Kita khususkan terutama untuk subjek elektif. Okey, jadi tujuan dia, motif dia ialah untuk kita tambah masa PGM1 sebab kita tak cukup masa. Okey, seterusnya kita ataupun sekolah akan bercuti pada 18 Disember. Itu adalah cuti akhir tahun. Okey, bermula 18 Disember. 18 tu hari Jumaat. Jadi itu hari last day. Jadi sekiranya juga kita diberi kebenaran, sekolah diberi kebenaran untuk mengadakan kelas tambahan untuk pelajar-pelajar tingkatan 5, maka kita akan buat program Gilapan Mutiara 2 bermula 21 Disember sehingga 4 bulan Januari 2021. Sebab 6 Januari kamu akan memulakan peperiksaan sebenar SPM. Okey. Walaupun kita diberi kebenaran untuk mengadakan kelas tambahan masa cuti akhir tahun, tetapi kita ada menghadapi kekangan tempat. Di mana untuk makluman kamu, untuk bilik dan dewan peperiksaan bagi SPM akan digunakan keseluruhan di sekolah. Hanya tinggal 2 sahaja kelas yang boleh digunakan untuk pembelajaran. Jadi 2 kelas tak cukup. Sedangkan kita pun ada 11 kelas tingkatan 5. Tetapi 2 kelas saja yang boleh digunakan. Yang lain-lain memang telah disediakan untuk bilik dan dewan peperiksaan. Oleh itu, walaupun kita ada kebenaran untuk mengadakan kelas tambahan, tetapi kita menghadapi masalah kekangan tempat. Oleh itu, pihak sekolah telah berfikir dan juga mengambil keputusan untuk kita membuat program Gilapan Mutiara 2 ini secara
outside ataupun kita gunakan premis luar. Ini sebenarnya kita dah laksanakan pada tahun lepas. Pelajar tingkatan 5 tahun lepas yang kita gunakan pusat tuition GYM dan juga Setia Jaya. Okey, jadi sekali lagi kita akan gunakan premis luar ni lah seperti pusat tuition ataupun mungkin kita minta kebenaran daripada sekolah SK1 dengan SK2. Sebab sekolah kita tak cukup tempat. Okay? Jadi kita akan nanti akan pastikan ataupun kita akan agih-agihkan pelajar di mana pelajar-pelajar akan mengikuti latih tubi persediaan untuk SPM ni secara bersemuka dengan guru. Secara bersemuka dengan guru tetapi di premis luar, bukan di sekolah maksudnya. Okay? Kalaupun tak dibenarkan, tidak dibenarkan, kementerian tak benarkan untuk kita buat kelas tambah di sekolah, jadi kita tetap juga, kita cuba juga akan gunakan premis luar. Itu adalah kita punya perancangan. Kurang-kurangnya kita ada lebih kurang 3 minggu lagi. Tadi dah ada 3 minggu dalam PJM1, jadi dalam PJM2 pun kita ada 3 minggu. Jadi lebih kurang sebulan setengah kita ada masa untuk sediakan kamu untuk peperiksaan SPM lah. Okay. Jadi saya rasa itulah program yang saya rasa realistik yang kita boleh adakan. Saya boleh senaraikan macam-macam program, tapi kalau kita ada kekangan masa, kamu pun tahu. Saya rasa semua pelajar tingkatan 5 pun dah congak dah berapa masa yang tinggal. Jadi kamu, saya harap jangan nak berfikir bahawa nanti KPM, Kementerian Lembaga Peperiksaan akan tangguhkan peperiksaan SPM sebab Selangor, Sabah, wilayah ada PKPB. Jadi jangan fikir macam tu. Jangan fikir bahawa akan ada penangguhan pada peperiksaan SPM dan sebagainya. Apa yang saya nak, yang penting ialah kamu bersedia. Jadi kita cuba memanfaatkan sepenuhnya masa yang ada. Jadi macam saya sebut tadi, pihak sekolah secara realistiknya itulah program yang saya rasa sangat sesuai yang kita dapat laksanakan. Kita dah tak ada masa dah nak buat teknik menjawab. Kita tak ada masa dah maksudnya nak buat mungkin panggil penceramah luar dan sebagainya. Sekarang ni saya rasa kamu memang sangat memerlukan guru-guru mata pelajaran kamu sendiri untuk membimbing kamu, untuk membantu kamu. Jadi kita akan maksimumkan penggunaan masa dan juga guru untuk membantu kamu. Okay. Jadi sebab tu saya harap sangat-sangat semua pelajar tingkatan 5 semasa kita buat digital learning ni, pembelajaran di rumah yang mudah-mudahan berakhir pada 9 November ni, tolonglah bagi tumpuan, tolong bagi fokus. Sebab itulah alternatif kita yang terbaik untuk kamu dapat info ataupun dapat bimbingan secara bermanfaat daripada guru. Okay. Tapi persoalannya sekarang, apa pula yang kita nak laksanakan sekiranya PKPB kita disambung. Sebab tu ada masa doa, kita doa. Supaya berakhirlah. Ataupun sekurang-kurangnya kalau tak berakhir pun, pelajar tingkatan 5 dibenarkan untuk hadir ke sekolah. Tetapi kalau makin diketatkan, jadi tentulah masa semakin berkurang. Tadi kalau kamu tengok kita ada 6 minggu. 6 minggu, 3 minggu PJM1, 3 minggu PJM2. Ditambah dengan hari Sabtu lah. Hari Sabtu mungkin kita akan dapat 2 atau 3 kali saja. Tetapi kalau ditambah PKPB selama 2 minggu lagi, maka makin berkurang masa untuk kamu bersedia bagi mendapat peperiksaan. Jadi untuk itu, ini baru kita merancang, belum lagi kita ambil keputusan muktamad. Mungkin kita akan cari sesuatu alternatif yang mungkin di luar kotak pemikiran.
Apa yang kami terfikir di sini ialah mungkin kalau dalam keadaan yang kritikal, memang pelajar-pelajar tak boleh datang ke sekolah, memang tidak dibenarkan. Mungkin kita ambil pendekatan guru datang ke rumah kamu lah. Di mana di sini kita akan buat survey atau buat bancian berapa ramai pelajar yang ibu bapa dia mungkin bersedia untuk membenarkan pelajar-pelajar yang lain atau rakan-rakan datang ke rumah, mungkin 5-6 orang. So kita tengok ada berapa banyak rumah di mana ibu bapa memberi kebenaran. Jadi di sini mungkin kita akan tengok mana-mana guru yang bersedia pula lah untuk hadir ke rumah pelajar untuk berjumpa secara bersemuka untuk memberi bantuan bimbingan bagi mendapi perbezaan. Tapi ini saya lihat mungkin dalam konteks kawasan sekitar Taman Sri Gombak sajalah. Sebab kalau apa yang kita lihat di sini macam sepanjang PKPB yang kita lalui, tidak ada masalah lah kalau dalam sekitar kawasan perumahan Taman Sri Gombak. Mungkin itu yang saya kata tadi, mungkin itu satu yang kita nampak agak pelik, cikgu datang rumah, tapi kalau masa semakin singkat dan kritikal, maka terpaksalah cara dan pendekatan yang mungkin kita nampak pelik itu, kalau boleh dilaksanakan, bagi saya apa salah dia. Tapi itu mungkin kita kena, macam contoh saya mungkin kena berbincang lebih lanjut dengan pihak PIBG. Kita tengok mana ibu bapa yang benar-benar sukarela yang nak bagi dan sebagainya. Ini demi bantu. Tapi nak buat secara menyeluruh 350 pelajar mungkin satu yang mustahil lah. Tetapi bagi saya, daripada kita tak lakukan sesuatu, lebih baik kita ada usaha untuk melakukan sesuatu. Jadi itu antara yang kita punya perancangan untuk kita bantu kamu sehinggalah kamu menghadapi peperiksaan SPM pada 6 Januari. Dan sepanjang nanti tempoh peperiksaan itu, kita juga akan pastikan guru-guru mata pelajaran akan membimbing kamu lah. Macam dulu-dulu, contohnya kalau hari Selasa ada subjek matematik, mungkin hari Isnin guru-guru matematik akan panggil kamu ke sekolah untuk memberi bimbingan dan juga mungkin bantuan akhir lah sebelum kertas peperiksaan tu diadakan, dijalankan. Jadi saya harap pelajar-pelajar tingkatan 5, saya harap sangat-sangat kalau boleh kamu jangan rasa stres sangat. Saya faham sebab pelajar-pelajar mungkin ada yang dah merancang untuk mungkin nak target keputusan peperiksaan yang terbaik. Mungkin selepas dapat keputusan yang terbaik, kamu nak memohon ke IPT tertentu. Tapi apabila kita menghadapi keadaan PKPB ini, mungkin kamu rasa sangat stres. Tapi bagi saya itulah dia ujian dan dugaan yang harus kamu lalui, nak ataupun tidak. Dan insya-Allah, guru-guru kita sentiasa membantu. Setiap hari guru-guru kita, saya lihat yang datang ke sekolah untuk mengadakan pembelajaran atas talian dan sebagainya. Dan juga saya nasihatkan kamu menjaga kesihatan. Kesihatan tu sangat penting dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Sebab kalau sekolah buka pun, tapi kamu tak sihat, macam mana nak datang sekolah? Sebab tu pastikan sentiasa jaga kesihatan. Apatah lagi, kalau kita kira, kita congak, kita hitung, memang peperiksaan SPM itu memang tinggal beberapa minggu saja lagi. Kalau pengalaman sebelum-sebelum ni, kalau dalam masa 2 ataupun sebulan atau 2 bulan sebelum peperiksaan SPM, kita dah memang sediakan kamu sepenuhnya. Tetapi disebabkan
dengan ujian dan dugaan ini yang kita ada kekangan, maka mungkin kita agak orang kata mencabarlah untuk menyediakan tamu. Tapi apa pun, insyaAllah saya percaya dan saya yakin pelajar-pelajar tingkatan 5 SMK Ikhlas, kamu memang pelajar-pelajar yang mungkin kental jiwa dan semangat untuk menghadapi kebiasaan, dan ingat adalah hikmah dia, insyaAllah. Okey, saya rasa itu saja taklimat dan juga penjelasan saya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini, taklimat saya ini akan memberi sedikit ketenangan pada kamu. Macam saya nyatakan tadi bahawa pihak sekolah akan sentiasa membantu kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Pengetua, Tuan Abdul Samad bin Ismail atas penjelasan, atas penerangan program-program yang boleh disediakan oleh pihak sekolah serta amanat-amanat yang diberikan kepada murid tingkatan 5. Baik, kepada murid-murid yang mempunyai soalan, boleh kemukakan soalan sama ada ingin bertanya secara open mic ataupun menghantar message. Baik, kita ada soalan daripada Khairina binti Mazlan. Okey, tanya cikgu, betul ke kalau PKPB masih bersambung, murid tingkatan 5 boleh datang sekolah? Sila Tuan. Okay, terima kasih kepada soalan tu. Tapi kita sebenarnya bila sebut PKPB ni, kita tertakluk kepada peraturan dan juga SOP daripada Majlis Perkhidmatan Negara. Dia bukan daripada KPM dah. Jadi kalau yang seperti kamu maklum, apabila PKPB, maka sekolah akan ditutup. Bermaksud murid-murid memang tidak dibenarkan atau tidak boleh datang sekolah. Sebab tu saya kata tadi, sekiranya kita bersambung PKPB, maka yang saya sebut tadi, kita cubalah cari alternatif guru datang ke rumah. Tapi cara macam mana itu yang akan diperhalusi. Contoh yang saya sebutkan tadi lah, kalau kamu dengar bahawa kita akan cuba lihat survey berapa ramai ibu bapa yang bersedia jadikan rumah mereka untuk pertemuan pelajar dengan guru. Mungkin satu grup 5 orang sebagai contoh. Jadi cikgu akan datang ke rumah untuk subjek-subjek tertentu. Kerana saya faham pertemuan bersemuka dengan guru memang sangat penting dalam keadaan sekarang ini. Okey, itu jawapan saya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Bersamad. Okey, itu tadi jawapan untuk Khairina binti Mazlan. Okey, harap PKPB ini tidak berlangsung lah ataupun tidak bersambung. Okey, kita dijadualkan sehingga 9 November. Baik, ada soalan lain selain daripada Khairina? Nak bertanya tentang kertas-kertas percubaan ke ataupun aktiviti-aktiviti lain yang apa sajalah yang boleh kamu tanya? Ada soalan lain? Nak open mic pun boleh? Okey, sementara kita menunggu soalan ya Tuan, ada satu soalan yang saya ingin kemukakan kepada Tuan. Contohnya, murid-murid yang sentiasa merasakan debaran, rasa takut, rasa gemuruh. Mungkin ada yang gelisah dengan situasi PKPB ini kerana mereka tak boleh datang ke sekolah. Ada yang tidak ada peranti untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian ni. Apa nasihat Tuan kepada mereka yang berasa sangat gusar ni? Okey, terima kasih Datin. Ini mungkin maklumat tambahan lah yang berkaitan dengan soalan tersebut. Untuk pengetahuan semua pelajar Form 5, kita juga ada guru mata pelajaran yang mengambil inisiatif untuk mengedarkan modul-modul. Sebab kita faham ada pelajar-pelajar yang mungkin daripada segi peranti dia terpaksa share dengan parent. Itu belum lagi cerita tentang data. Saya faham. Kadang-kadang kalau kita ikuti satu hari
Kalau 1 jam, 2 jam, kita dah mungkin makan data 1 GB atau 1 gig untuk mengadakan pembelajaran online. Sebab tu kita juga melalui unit hal ehwal murid, kita buat bancian mana-mana pelajar yang memang ada masalah pada segi kewangan lah untuk membeli data, maksudnya nak top up. Yang betul-betul yang memang dalam keadaan kekangan kewangan, unit HEM telah mengambil inisiatif untuk membantu untuk membeli data-data tersebut ataupun nak bantu top up. Tapi jangan salah gunalah. Memang untuk guna semata-mata untuk pembelajaran online. Okey. Selain pada itu, yang kita dapati bahawa ada juga pelajar yang mungkin daripada segi tidak dapat join kita punya pembelajaran ni kerana mereka mungkin macam tadilah, saya rasa tak banyak sangat isu daripada segi tidak ada pelanti. Semua mungkin mengambil kesempatan untuk bekerja dan sebagainya. Jadi tu saya kata tadi, pelajar-pelajar Form 5 harus lebih fokus. Lebih fokus kepada untuk persediaan. Sebab kita dah tak punya banyak masa dah. Jadi yang sentiasa mengikuti pembelajaran online, mereka yang sentiasa dapat info daripada guru-guru, tolonglah bagi tahu kawan-kawan yang memang tak pernah join dan sebagainya. Sebab sepanjang ini kita memang hanya ada medium ICT saja. Macam contoh hari ini tengok kita ada 92 orang je masuk. Jadi mungkin daripada 300 orang. Kumpulan sukses saya memang dah jumpa dah. Jadi tolonglah sampaikan panjang-panjangkan pesanan kami di sekolah ni. Baik, terima kasih Tuan Pengetua. Baik, kita ada satu soalan. Ada 3 soalan ni. Okey, soalan yang dari Nur Farisha Shakira binti Khairuddin. Okey, yang bertanyakan, cikgu bila semua result trial nak keluar? Trial pun kita belum habis ni, Dek. Okey, Tuan ada nak jawab? Okey, tadi saya dah bagi dalam perancangan kita, kalender perancangan kita, kalau misal kata PKPB tamat 9 November, kita akan sambung 10 November selama 2 minggu dan saya dah maklumkan tadi cadangannya 5 Disember. 5 bulan 12 tu saya akan berjumpa secara online dengan ibu bapa Form 5 bagi membuat analisis peperiksaan. Jadi maksudnya itu adalah tarikh kita keluarkan result percubaan. Tapi masalahnya macam mana? Masalahnya kalau sambung. Ni saya jawab terus dah soalan. Kalau PKPB sambung, trial macam mana? Memang tak ada trial lah. Sampailah sekolah buka, baru kita sambung. Itu sebab saya kata tadi. Kita akan semakin suntuk masa. Trial insyaAllah kita akan sambung je. Okay? Tetapi selepas trial, masa sepanjang trial kita tak boleh buat PGM. Kita kena tunggu dulu trial habis. Jadi semakin singkatlah masa PGM kita. Sebab tu saya pesan yang tadi itulah. Selagi ada pembelajaran online, tolong bagi fokus masuk join. Jangan kamu pasang je laptop, lepas tu kamu tidur buat main game dan lain-lain. Itu maksud saya. Tolonglah, itu je kita ada satu-satunya ruang dan jalan untuk bantu kamu. Aktiviti koko memang kita tak dapat jalankan secara bersemuka. Setakat ni kita laksanakan secara online jugalah. Tapi Form 5 kita akan kecualikan daripada aktiviti koko. Maksudnya fokus kepada akademik saja. Baik, itu tadi soalan-soalan yang telah dikemukakan dalam bahagian mesej ni dan telah pun dijawab oleh Tuan Pengetua. Baik, ada soalan lagi? Murid yang mengikuti Google Meet ni, ada lagi soalan tak? Baik, kalau tidak ada soalan, saya rasa sampai di sini saja dululah pertemuan kita walaupun kita berjumpa secara maya. Okay, sekurang-kurangnya ada beberapa penerangan dan juga amanat yang telah disampaikan oleh
Tuan Pengetua tadi, di mana ini membuktikan bahawa Tuan Pengetua dan juga pihak sekolah sangat prihatin dengan keadaan yang berlaku sekarang ini. Okay, walaupun kita merancang terlalu banyak perkara untuk dilaksanakan, tapi perancangan kita sebenarnya adalah ditentukan oleh perancangan yang di atas sana. Okay. Tuhan lebih mengetahui apa yang terjadi dan mungkin ada hikmahnya. Baik, sampai di sini saja. Terima kasih Tuan Pengetua kerana bersama-sama dalam YouTube Live dan juga Google Meet kita pada hari ini. Semoga kita boleh berjumpa lagi untuk memberi penerangan kepada murid dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.